أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رمضان كان وفرحنا بو بعدين غياب وبقال الزمان غنوا شهري بطول غنوا أهلا رمضان رمضان جانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dalam bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan. Bulan di mana dinanti-nantikan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bahkan bulan yang Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah paling banyak menfokuskan ibadah beliau adalah dalam bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Sayyidatina Aisyah menceritakan, dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala a'lamu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qama lailatan kamilatan ghaira Ramadan. Sayyidatina Aisyah kata, aku tak tahu dalam mana-mana bulan Rasulullah bangun satu malam dengan penuh mendirikan qiyamul lail melainkan dalam bulan Ramadan. Perhatikan tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Macam tu jugalah dengan kita, bila dah masuk bulan Ramadan ni, mari sama-sama kita hidupkan rumah kita dengan ibadah dan dengan pengajian. Baik, seperti biasa bersama dengan kita pada hari ini dalam program My Hadis Time, tetamu yang tidak asing lagi, Ustaz Husaini. Sihat ya? Alhamdulillah. Doktor sihat ya? Alhamdulillah. Macam mana perjalanan, okey ke? Alhamdulillah. Ustaz Husaini puasa ini? Puasa alhamdulillah. Saja soalan tu agak sensitif sikit. Okey. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang telah kita lalui sebelum ni. Kalau sebelum ni kita dah bincang tentang hadis Ramadan, sebelum daripada hadis Ramadan, kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah membicarakan tentang bagaimana Rasulullah disihir. Kemudian kita pernah tengok bagaimana Yahudi membenci Rasulullah. Kemudian kita juga pernah tengok bagaimana Yahudi juga memusuhi Jibril, iaitu pihak yang mengutuskan wahyu kepada Rasulullah. Maka pada hari ini kita akan baca satu ayat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ataupun insiden, episod yang berlaku dalam suratul Baqarah ini. Sebelum kita bincangkan mengenai hadis yang berkaitan, mari kita dengarkan dahulu bacaan daripada Ustaz Husaini berkenaan dengan ayat yang akan kita bincangkan hari ini, insya-Allah. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Harap semua sihat dan semangat menyambut bulan Ramadan. Hari ini kita tengok suratul Baqarah bermula daripada ayat yang ke-110. Sama-sama kita ambil iktibar daripada ayat yang akan dibacakan sekejap lagi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ Inna Allah bima ta'malun basir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Demikianlah bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini tadi, yang menyebutkan, yang menceritakan tentang perintah salat. Pada hakikatnya, kalau kita recap balik, kalau kita ingat balik sebelum ni, Allah Ta'ala pada ayat muka surat halaman yang sebelumnya menceritakan tentang isu sihir, dan sebelum daripada itu menceritakan tentang penentangan Yahudi dan sebagainya. Bila mana penentangan-penentangan ini berlaku, tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan ayat salat.
seakan-akan untuk memberikan kita gambaran bahawa sekiranya seorang manusia itu menghadapi masalah, maka dia kena kembali kepada Allah dengan solat. Ini yang sangat penting tuan-tuan. Kalau kita ada masalah, kita kena kembali balik kepada Allah Ta'ala. Tengok Rasulullah dah kena sihir dan sebagainya, kita dah bincang sebelum ni, dan perbincangan dia kembali selepas daripada itu menceritakan tentang solat. Baik, hari ini kita akan ambil juga satu hadis berkenaan tentang solat. Bagaimana Rasulullah menekankan tentang solat. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah. Mari kita sama-sama bacakan hadis ni tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فليحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku ingin mengarahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar lalu dinyalakan kayu api, mengarahkan seseorang melaungkan azan dan mengarahkan seseorang untuk mengimamkan solat, kemudian aku pergi ke rumah lelaki-lelaki yang tidak hadir solat berjemaah, lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Perhatikan hadis ini tuan-tuan. Menarik bagaimana Rasulullah menekankan tentang kepentingan salat. Kepentingan salat pada hakikatnya tuan-tuan bukan sekadar pada keadaan kita menghadapi masalah sahaja. Bahkan tengok dalam keadaan yang sedemikian, dalam keadaan yang bersahaja pun Rasulullah bertegas. Rasulullah kata, laqad hamamtu, aku bercita-cita ataupun aku memang mempunyai keazaman yang tinggi, kalau boleh aku nak kumpulkan kayu api dan dibakar rumah orang yang lelaki-lelaki yang tidak pergi ke solat secara berjemaah ni tuan-tuan. Perhatikan hadis ini menggambarkan tentang betapa Rasulullah menegaskan tentang solat berjemaah. Kita mesti pergi kalau boleh menunaikan solat secara berjemaah. Baik, perbincangan mengenai hadis ni kita akan sambung lagi selepas daripada ini. Kita rehat dulu seketika, bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, tadi kita dah membincangkan mengenai bagaimana Rasulullah bertegas untuk memastikan setiap lelaki Muslim ni mesti salat berjemaah. Tapi sebelum kita masuk secara mendalam mengenai tentang hadis ni, mari kita sama perhatikan dahulu siapakah perawi ataupun sahabat yang menyampaikan hadis ini kepada orang lain ataupun perawi yang lain. Baik, kalau Ustaz Husaini perasan tadi sebenarnya perawi tadi siapa nama dia? Perawi ni dah banyak kali sebenarnya kita dah mention dalam episod-episod kita yang sebelum ni, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan merupakan seorang animal lover. Dia suka kucing. Okey. Itulah dia Abu Hurairah, serba sedikitlah. Baik. Baik, terima kasih Ustaz Husaini Betul apa yang diungkapkan tu tadi bahawa Saidina Abu Hurairah ni kita dah ulang banyak kali, tapi kita pertegaskan lagi ataupun kita percambahkan lagi perincian mengenainya. Mari kita sama-sama perhatikan siapakah perawi kita pada hari ini. Beliau adalah Saidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah di kalangan ahli suffah yang tinggal di Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menukar namanya kerana ada unsur-unsur syirik pada asal namanya. Nanti kita bincangkan selepas ni. Dan beliau adalah sahabat yang sangat menyukai kucing. Macam Ustaz Husaini cakap tadi, animal lover. Doktor kucing kat rumah? Saya tak boleh, sensitif. Baik. Okey. Yang ni berkenaan tentang poin pertama, siapakah dia Abu Hurairah? Dia adalah kalangan ahli suffah. Ahli suffah ni maksudnya adalah para sahabat yang datang daripada luar Madinah. Dia memeluk Islam, dia nak berjuang dengan Islam, tapi mereka tidak mempunyai harta. Lalu mereka tinggal di Masjid Nabi, di serambi Masjid Nabi. Suffah ni maksudnya kawasan serambi Masjid Nabi. Mereka tinggal di sekeliling ataupun di sekitar Masjid Nabi ni tadi. Dan Abu Hurairah adalah salah seorang daripadanya. Dia datang daripada Yaman dan dia tinggal di Masjid Nabi, sehinggalah dia berkahwin dan memiliki keluarga di Madinah. Kemudian Rasulullah mengubah namanya. Asal namanya Ustaz Husaini sebenarnya nama dia Abdul Syams, hamba kepada Syams, mata
Matahari. Okay. Syams. Syams, matahari. Ya. Maksudnya Abdul Syams ni hamba kepada matahari. Kalau dulu ada elemen macam syirik lah. Maksudnya takkan kita panggil seorang lelaki tu hamba kepada matahari, maknanya seakan-akan dia adalah hamba kepada makhluk Allah yang lain. Jadi seakan ada unsur syirik, maka Allah Taala mengubah namanya kepada Abdul Rahman bin Sakhar. Nama asalnya sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar. Dan yang ketiganya, dia menyukai kucing. Yang ini juga kerana Rasulullah sendiri yang panggil dia Abu Hir. Yang Hurairah tu kucing kecil, Hir tu sebenarnya kucing. Ada panggilan dia yang dinamakan ataupun dipanggil oleh Rasulullah. Yang itu mengenai perawi kita pada hari ini. Dan kita masuk seterusnya kepada topik perbincangan kita, iaitu tentang solat berjemaah. Kalau kita perhatikan tuan-tuan, bagaimana macam yang kita bincangkan sebelum ni, ayat-ayat sebelum ni semua banyak cerita tentang Yahudi, Nasrani, Bani Israel dan sebagainya, memusuhi Islam dan sebagainya. Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan ayat tentang salat. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita, andai kita dibenci orang, andai kita dimusuhi oleh seseorang, andai kita dikecam sehingga disihir sekalipun, maka kembali kepada Allah dengan salat. Yang inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan yang inilah yang diajar oleh sahabat. Ada seorang sahabat ni, dia pernah menyertai perang Badar. Perkara ni direkodkan oleh Al-Imam Abdul Razak di dalam musannafnya. Dia ceritakan apa ya Ustaz Husaini, dia kata satu hari dia jumpa anak dia. Anak dia balik daripada rumah, dia tanya kepada anak dia, adraktas salah ma'ana. Dia tanya kepada anaknya, kau sempat tak salat dengan kami tadi secara berjemaah? Lalu anak dia kata, naam, aku sempat. Tetapi kemudian ayah dia kata, adrakta rak'atal ula ataupun takbiratal ula. Apakah engkau sempat untuk mendirikan salat dengan takbir yang pertama? Lalu anak dia kata, tak sempat. Maknanya masbuk lah. Maknanya masbuk, lewat sikit. Lalu dia pun kata, sesungguhnya engkau telah terlepas satu perkara yang lebih besar daripada seluruh isi dunia dan sebagainya. Perhatikan macam mana ni Ustaz ini, ayah dia didik anak dia supaya mendirikan salat secara berjemaah. Tak sempat takbiratul ula, tak sempat takbir yang pertama pun ayah dia dah tak suka dah, ataupun ayah dia kata kenapa engkau tak sempat. Yang ni yang sepatutnya kita tekankan juga kepada anak-anak kita. Kalau biasa anak kita balik rumah, kadang-kadang mak ayah mungkin akan tanya, kerja rumah dah siap, tak salah pun tanya soalan tu. Tapi maknanya bagus kalau sekiranya kita boleh biasakan juga dengan tanya dah solat ke belum. Mudah-mudahan dia sering ingat bahawa itulah apa perkara yang ayah dia selalu tanya, engkau dah solat tak, engkau dah solat tak, engkau dah solat dah, sehingga terbenam dalam kepala dia bahawa nak jumpa ayah aku mesti dah solat. Bahkan aku mesti dah solat secara berjemaah. Bahkan di zaman Nabi SAW ni Ustaz Husaini, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah diceritakan bahawa habis saja satu solat subuh, Rasulullah toleh belakang. Rasulullah kata, asyahidal fulan, yang seorang tu dah syahid ke? Terkejut sahabat kata, belum syahid lagi. Lepas tu Rasulullah kata, asyahidal fulan, dah syahid ke yang seorang tu? Sahabat kata, belum syahid lagi. Lalu Rasulullah kata, kalau belum syahid lagi, kenapa tak datang solat berjemaah? Maknanya tak ada penghalang sepatutnya daripada seseorang tu untuk mendirikan solat berjemaah sehinggalah dia syahid, sehinggalah dia mati. Sehingga kan perkara tu ditanya oleh Rasulullah, maknanya Rasulullah follow up kita. Kalau kita kena tanya hari tu memang segan kita Ustaz. Dia kalau dengan ayah saya sendiri pun saya dah apa dah. Ini kan pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pula dengan Nabi follow up kita tuan-tuan. Nabi tanya dah solat berjemaah ke tidak. Jadi kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, temui kita dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Sebentar tadi kita telah pun membincangkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan solat berjemaah, ya, bila mana masuknya waktu solat berjemaah sama-sama kita solat, ya. Dan ketika mana dalam Al-Quran pun menyebut, Allah menyebutkan tentang penyelewengan tentang Yahudi, sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah selitkan pula dengan solat. Dan kali ini pula kita nak masuk sedikit tajuk yang agak orang kata isu semasa sikitlah, ya. Bagaimana ketika mana musim pandemik COVID-19 dahulu, awal-awal masa tu masjid telah pun ditutup dan ini menyebabkan ramai orang kata
bising dah juga dia. Ini soalan yang sensitif ni juga. Ustaz ini, ya. Tapi mungkin Dr. Sanusi boleh menerangkan bagaimana, adakah pada zaman Nabi dahulu ketika mana berlakunya penyakit ataupun wabak yang besar tu, adakah itulah solat tu dibolehkan ataupun tidak, bagaimana? Okey, baik. Yang ni sebenarnya satu soalan yang memang biasa ditanya. Iaitu pada awal-awal Covid dulu, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, yang mana sebahagian besar daripada masjid, bukan sebahagian besar, maknanya semua masjid dalam negara ni ditutup. Dan dia bukan dilakukan di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia Ustaz ini. Betul. Saya ingat dekat Mesir tu ada macam satu demonstrasi depan masjid, orang solat juga. Walaupun masjid dikunci, kerana pada mereka dia kata solat jemaah ni perkara yang wajib, kita kena solat juga macam mana pandemik pun yang berlaku. Tapi bila kita perhatikan dalam hadis, kalau kita ikutkan, kalau nak tengok betul tak berlaku ataupun ada tak berlaku pandemik pada zaman Rasulullah, kita perhatikan tidaklah ada secara langsung disebutkan mengenai pandemik, tetapi ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam. Boleh kita solat berjemaah di rumah, sekalipun pada arahan asal tadi memang kita diminta untuk solat berjemaah di masjid. Tapi dalam situasi yang tertentu, sebagai contoh saya bagi satu situasi yang mana Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan tentang Yaumun Matir, hari yang hujan sangat lebat. Lalu Abdullah bin Abbas bagi tahu kepada muazzin, orang yang tukang azan tu, dia kata bila sampai waktu hayya 'alas salah, jangan sebut hayya 'alas salah, dia kata sebutlah sallu fi buyutikum, solatlah kamu di rumah kamu, solatlah kamu di rumah kamu. Begitu juga dalam hadis riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar juga menyatakan sedemikian, cuma lafaznya sedikit berbeza. Dalam malam yang sangat sejuk, lailatan baridah, dia kata sallu fi rihalikum, solatlah kamu di tempat di mana kamu berada. Jadi para ulama sebenarnya dia mengambil pendekatan yang sedemikian, iaitu dia kata dalam beberapa situasi hujan, situasi yang maknanya situasi yang mendatang yang tidak dijangka, maka boleh dibenarkan untuk kita solat berjemaah di rumah. Maknanya nak kata tak boleh tu ada alasan ataupun ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam membolehkan kita solat. Maknanya situasi yang boleh mengancam nyawa mungkin? Ya, betul. Situasi yang boleh mengancam nyawa dan kemudian situasi-situasi yang menyusahkan, mengganggu orang ramai untuk pergi solat berjemaah di masjid. Jadi kat sini kita perhatikan bagaimana Islam ni juga sebagai satu agama yang fleksibel. Maknanya ada keanjalan. Maknanya orang boleh solat juga, yang penting solat berjemaah di rumah juga. Jangan sampai kalau tak boleh tutup masjid, langsung solat sendiri. Tapi sekarang ni pun dah boleh buka masjid, jangan tak datang pula. Yang dulu kita macam-macam cakap orang tak buka masjid, sekarang dah buka masjid, mana kita kena pergi masjid. Ataupun yang masih tak boleh pergi masjid, solat berjemaah di rumah, ajak anak-anak solat berjemaah di rumah. Kalau dalam bulan Ramadan ni kita solat tarawih, ayah dia kena jadi imam lah. Ayah dia kena jadi imam. Baik, kita telah hampir sampai ke penghujung rancangan. Sebelum tu mari kita sama-sama bacakan pengajaran dan resolusi yang kita belajar daripada hadis yang kita bacakan pada hari ini. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan. Yang pertama, sekiranya berlaku sesuatu perkara ujian, maka Rasulullah akan segera mendirikan salat. Yang keduanya, salat berperanan sebagai membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manakala zakat adalah penjagaan hubungan di antara manusia. Dan yang ketiganya, salat berjemaah dalam membina sebuah komuniti yang sejahtera. Solat berjemaah berperanan membina sebuah komuniti yang sejahtera. Baik, ini pengajaran, ini resolusi yang kita belajar pada hari ini. Kita mesti tekankan dalam keluarga kita kena solat berjemaah, sama ada boleh di luar, kalau di dalam rumah, di dalam rumah kita solat berjemaah. Jadi sebelum kita akhiri dengan bacaan doa, kita sama-sama, saya seru kepada tuan-tuan sama-sama menyumbang ke arah tabung gerakan Quran bagi menghidupkan program-program pengajian kita terhadap Quran dan hadis. Dan saya mempersilakan kepada Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Terima kasih Doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbaki ada lebih sikit lagi untuk kita berbuka puasa. Ayo kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan kepada diri kita dan ahli keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadat kita, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu, ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami ini, ya Allah, tenang dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam bulan Ramadan ini, ya Allah, kuatkanlah hati kami, keimanan kami ini untuk menambahkan segala amal ibadat kami serta ahli keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah diri kami ini, ya Allah, hamba-Mu yang bersyukur, ya Allah, di atas segala nikmat dan pemberian yang tidak terhitung oleh-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah lidah kami ini basah dengan membaca kalam-Mu, ya Allah. Lebih-lebih lagi dalam bulan yang Engkau berkati, bulan Ramadan Al-Mubarak ini, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.